Dulian Teramat Mulia pada Kesri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni ke bawah Dulian Maha Mulia pada Kesri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, dan Yang Teramat Mulia pada Kesri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Saleh Abdul Rahman petang tadi berkenan berangkat menyaksikan perlawanan CHSK Badminton Cup 2021 bagi minggu kedua. Paduka anak anda Dulian Teramat Mulia, Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Abdul Muntakim dan Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Munirah Madhul Bolkiah berangkat menyertai kategori berguru remaja lelaki bawah 14 tahun dan kategori berguru remaja perempuan bawah 14 tahun. Kejohanan berlangsung di Dewan Serbaguna Sekolah Chung Hua Kiudang, daerah Tutong. Keberangkatan Dulian Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Major Jeneral Besara Datuk Paduka Seri Awang Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Pada perlawanan pertama, Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Munirah Madhul Bolkiah dan pasangan Amelda Pong Fuisen mewakili pasukan Flying Gravity Wazna menewaskan pasangan Noda Mia Damisha binti Muhammad Azim dan Eva Dania binti Hardi dari pasukan AIABR Kelvin Pong dengan straight set 21-13, 21-13. Pada perlawanan pertama bergu gandingan, Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Abdul Muntakim dan Desen Chung Mintin mewakili pasukan Flying Gravity Wazna menang straight set 21-6 dan 21-7 ke atas bergu Ekman Danish bin Duming dan Muhammad Hanif Zikri bin Muhammad Sahrin dari pasukan AIABR Kelvin Pong. Sementara dalam perlawanan kedua pula, Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Munirah Madhul Bolkiah dan pasangannya Amelda Pong Fuisen bertemu bergu gandingan Nur Ain binti Muhammad Abis Sarwan dan Nur Hazika binti Zainal dari pasukan RHTS. RHTS menang straight set 21-19 dan 21-17. Bagi perlawanan kedua pula, Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Abdul Muntakim dan pasangannya Desen Chung Mintin bertemu pasangan Muhammad Haziq bin Rozi dan Muhammad Izzuddin bin Ermadina dari pasukan RHTS. RHTS menang straight set 21-11 dan 21-13. Perlawanan pusingan seterusnya ialah peringkat separuh akhir pada hari Ahad 18 Julai nanti. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Fadzilah Lubabul Bolkiah binti ke bawah Dulian Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah berkenan berangkat menyertai Liga Bola Jaring Kebangsaan 2021. 6 pasukan beraksi pada kejohanan terbuka Anjuran Persatuan Bola Jaring Kebangsaan Brunei Darussalam BNA. Acara berlangsung di Dewan Serbaguna Kompleks Sukan Negara Hassan Al-Bolkiah, Brakas. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Fadzilah Lubabul Bolkiah mengetuai pasukan Falcons. Perlawanan petang tadi menyaksikan pasukan Falcons bertemu pasukan Hokage Warriors dengan keputusan 36-50 dalam 4 set perlawanan. Perlawanan pada sebelah pagi, pasukan Hydra menewaskan pasukan Stingers dengan jaringan 31-40. Sementara dalam perlawanan lain,
Thundernets menang ke atas Roosters 54-43. Perlawanan diteruskan pada 18 Julai ini di tempat yang sama. Penangguhan sementara perjanjian laluan hijau timbal balik antara negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura disambung semula mulai esok. Ikuti perincian beritanya selepas ini. Teruskan bersama Berita Perdana. Pada menjunjung titah perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Saadul Khariwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, dan merujuk kepada siaran media Jabatan Perdana Menteri mengenai penangguhan sementara perjanjian laluan hijau timbal balik antara negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura bertarikh 19 Mei 2021. Jabatan Perdana Menteri memaklumkan mengenai penyambungan semula perjanjian RGL antara kedua-dua buah negara yang berkuat kuasa mulai hari Isnin 12 Julai 2021 bagi mempermudahkan urusan mustahak dan perjalanan rasmi bagi para pejalan dari kedua-dua pihak. Orang ramai adalah dinasihatkan untuk melayari laman sesawang Jabatan Perdana Menteri di www.pmo.gov.pn/travel-portal bagi garis panduan perjalanan yang terkini. Negara Brunei Darussalam sentiasa meletakkan ajaran Islam di tempat yang tertinggi dalam setiap aspek kehidupan agar bumi bertuah ini sentiasa dalam pelindungan dan pemeliharaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika berhadapan dengan penularan pandemik COVID-19, negara terus menagih berkat dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala melalui amalan doa dan zikir sehingga dapat mengawal wabak tersebut dengan berkesan. Laporan khas pada sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-75 malam ini membawakan pendekatan bagaimana negara dengan berkat kepimpinan bijaksana Raja yang prihatin secara konsisten menggunakan pendekatan vaksin ketuhanan di samping perisai bersepadu dan amalan tidak berenggang dengan Al-Quran bagi memastikan bumi Darussalam ini terus menikmati keamanan, keselamatan dan kemakmuran. Pewarta RTB membawakan laporannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Dengan pandangan jauh raja yang berwibawa, negara terus meletakkan konsep Melayu Islam Beraja sebagai amalan hidup. Ia juga selaras dengan hasrat untuk menjadikan negara Brunei Darussalam sebagai negara zikir. Ketika mendepani pandemik COVID-19, negara secara konsisten menggunakan pendekatan vaksin ketuhanan melalui doa dan zikir. Jadi vaksin ketuhanan benar-benar sangat penting. Yes, vaksin yang kita ambil berani di tangan kita tu insya-Allah boleh mencegah COVID-19. Tapi pada masa yang sama, vaksin ketuhanan untuk jiwa kita, untuk sentiasa yakin kepada Allah SWT. Dalam usaha membendung penularan wabak COVID-19, negara Brunei Darussalam juga terus meyakini akan keberkatan ayat-ayat suci Al-Quran sebagai benteng paling ampuh. Justru, umat Islam di bumi bertuah ini sewajarnya tidak berenggang dari Al-Quran, bahkan menjadikan pembacaan Al-Quran sebagai budaya sepanjang zaman. Dengan menggabungkan amalan membaca Al-Quran dan mematuhi SOP yang ditetapkan, perisai bersepadu juga antara usaha menjadikan negara berjaya mengawal penularan COVID-19 sekaligus menjadikannya amalan seharian. Kenapa kita ni membentengkan diri dengan Al-Quran? Ia disebabkan oleh Al-Quran itu disebutkan sebagai ubat dan juga rahmat kepada seluruh manusia. Ibu bapa di negara ini juga semakin menyedari
bahawa pentingnya mempelajari Al-Quran walaupun anak-anak mereka itu masih sekolah di peringkat taska. Iaitu untuk melahirkan generasi celik Al-Quran, untuk menjauhkan para belia daripada melakukan perkara keji dan mungkar. So kalau ramai yang hafal Al-Quran, boleh membawa keberkatan kepada negara kita ini. Al-Quran itu insya-Allah jika selalu mengamalkannya akan memberi syafaat di akhirat dan menerangi kubur. Selaras dengan hasrat negara untuk menerapkan dasar pendidikan akademik yang seimbang, Perintah Pendidikan Agama Wajib 2012 dilaksanakan bagi memastikan setiap murid dan pelajar beragama Islam menghadiri sekolah agama selama 6 tahun. Bagi memastikan generasi akan datang tidak tercicir dari memahami dan mengetahui ilmu asas pendidikan Islam, pendidikan agama Islam dititik beratkan. Pada tahun 2021 sahaja, kira-kira seramai 5,636 orang mendaftar bagi memasuki persekolahan pra-agama. Kalau Ketani percaya Al-Quran boleh menyelamatkan Ketani di dunia, insya-Allah Allah akan selamatkan Ketani di dunia maupun di akhirat. Berkat kepimpinan bijaksana khalifah yang berjiwa rakyat, negara terus menikmati keamanan dan kemakmuran. Di sinilah peranan rakyat dan penduduk untuk bukan sahaja mendukung, bahkan mengekalkan lagi keadaan pada masa ini. Ia sekaligus dapat merealisasikan lailah hasrat negara untuk menjadi negara zikir dengan berlandaskan baldatun, taibatun, warabun ghafur. Aziz Ahmad untuk Berita RTB. Juga sempena dengan sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke-75, Berita Perdana malam ini juga membawakan sorotan peristiwa tentang penglibatan raja yang bijaksana dalam aspek keagamaan. Kita ikuti klip sorotan peristiwa tersebut. Tujuh kes import baru jangkitan COVID-19 dicatatkan hari ini menjadikan jumlah keseluruhan kes jangkitan meningkat kepada 275 kes. Kes 269 ialah seorang perempuan berusia 35 tahun dan tidak mengalami sebarang tanda-tanda jangkitan. Penyiasatan dan pengesanan kontak telah mendapati 6 kontak terdekat bagi kes ini. Kes 270, seorang lelaki berumur 26 tahun yang tiba daripada Jakarta pada 27 Jun lalu dan merupakan kontak terdekat bagi kes 262. Beliau mengalami demam pada 3 Julai dan batuk pada 4 Julai selama 2 hari. Kes 271, seorang lelaki berumur 28 tahun yang tiba dari Jakarta melalui Singapura pada 5 Julai 2021 serta mengalami sakit tekak sejak 9 Julai 2021. Kes 272, perempuan berumur 28 tahun dan tiba daripada Jakarta pada 27 Jun 2021. Beliau mengalami sakit tekak sejak 28 Jun 2021 dan kemudian mengalami demam dan batuk pada 30 Jun 2021. Kes 273 lelaki berumur 42 tahun. Beliau tiba daripada Jakarta pada 27 Jun 2021 dan adalah kontak terdekat pada kes 268. Beliau tidak mengalami sebarang tanda-tanda jangkitan. Kes 274 merupakan seorang lelaki berumur 35 tahun, tiba daripada Jakarta pada 27 Jun 2021 dan tidak mengalami sebarang tanda-tanda jangkitan. Kes 275 pula seorang lelaki berumur 38 tahun. Beliau tiba dari Bangkok melalui Singapura pada 27 Jun 2021 dan tidak mengalami sebarang tanda-tanda jangkitan.
Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbarnya juga memaklumkan selain dari kes 269, penyiasatan dan pengesaran kontak mengesahkan tidak ada kontak terdekat bagi kes 270 hingga kes 275. Dengan itu, 17 kes aktif kini dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan dan semuanya dalam keadaan baik. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei 2020, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 134 kes. 574 individu sedang menjalani pengasingan diri mandatri, manakala 21,546 orang menamatkan pengasingan diri mandatri sejak Mac 2020. 226 ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 145,197 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. Sementara itu, Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbarnya juga memaklumkan mengenai status vaksinasi COVID-19 yang dilaksanakan di negara ini pada 10 Julai 2021 seramai 3,594. Jumlah penduduk yang menerima sekurang-kurangnya satu dos vaksin seramai 94,301 orang iaitu 20.8%. Manakala jumlah penduduk yang telah menerima 2 dos vaksin seramai 17,750 orang iaitu 3.8% dan warga emas yang menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin seramai 15,810 orang. Pelbagai isu dibincangkan semasa mesyuarat Menteri-Menteri Kewangan G20 dan Gabenor Bank Pusat kali ketiga. Mewakili negara Brunei Darussalam ke mesyuarat tersebut yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua, selaku pengerusi ASEAN Finance Track pada tahun ini. Mesyuarat yang diadakan secara maya dipengerusikan bersama Tuan Yang Terutama Daniel Franco, Menteri Ekonomi dan Keuangan Itali dan Gabenor Bank Itali Tuan Yang Terutama Ignazio Visco dan dihadiri oleh Menteri-Menteri Keuangan dan Gabenor Bank Pusat dari ahli-ahli G20, Ketua Institusi Keuangan Antarabangsa dan negara-negara jemputan. Perbincangan antaranya mengenai situasi mikroekonomi global, dasar tindak balas kepada cabaran kesihatan dan ekonomi global yang disebabkan oleh pandemik COVID-19, cukai antarabangsa, kemampanan keuangan dan isu-isu sektor keuangan. Yang berhormat juga mengongsikan pandangan mengenai ekonomi dan kesihatan global serta dasar-dasar bagi pemulihan. Ketika vaksinasi menjadi keutamaan dalam pemulihan, Yang berhormat berkata, penghasilan vaksin COVID-19 perlu ditingkatkan bagi mempercepatkan program vaksinasi global. Menghargai cadangan yang terkandung dalam laporan yang dihantar oleh panel bebas peringkat tinggi G20, Yang berhormat juga mengongsikan beberapa inisiatif untuk mengukuhkan rantau yang mampan menentang krisis kesihatan pada masa akan datang, yang termasuk penubuhan dana tindak balas COVID-19 dan simpanan keperluan perubatan bagi rantau ASEAN bagi kecemasan kesihatan awam. Seterusnya, Yang berhormat menyampaikan pengiktirafan dalam memainkan peranan infrastruktur dalam mengintegrasi kesaling hubungan dan pertumbuhan ekonomi serantau. Juga hadir Dang Haji Rokia binti Haji Badar, Pengarah Pengurusan Bank Pusat Brunei Darussalam selaku pengurusi ASEAN Central Bank Track bagi 2021. Dalam menerapkan kesedaran mengenai pentingnya memelihara keindahan alam sekitar, Kementerian Keuangan dan Ekonomi serta jabatan-jabatan di dalamnya pagi tadi mengadakan kempen kebersihan pesisiran pantai. Kempen diadakan di Taman Rekreasi Pantai Muara. Semasa kempen, 1,534.5 kg sampah dikutip. Menyertai kempen yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua.
Juga hadir Datuk Seri Paduka Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi Fiskal, dan Datuk Seri Paduka Dr. Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin, Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi. Kempen juga bertujuan mengurangkan pencemaran dan mengurangkan jumlah sampah plastik yang memasuki lautan. Suruhanjaya Tinggi Bangladesh di negara Brunei Darussalam menganjurkan program sehari sempena sambutan Tahun Baru Bangladesh. Majlis diadakan di Kampung Sungai Akar pagi tadi. Hadir Yang Berhormat Major Jeneral Besara Datuk Paduka Seri Awang Haji Aminuddin Ehsan bin PN Orang Kaya Saful Muluk, Datuk Seri Paduka Haji Abidin Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Juga hadir Puan Yang Terutama Nahidah Rahman Shumona Pesuruhjaya Tinggi Bangladesh, Yang Berhormat Dayang Khairunisa binti Awang Haji Asyari Ahli Majlis Mesyuarat Negara dan Dr. Siti Nurhalbi binti Haji Wasafela, Timbalan Setiausaha Tetap Kebudayaan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Semasa acara ini, para pengusaha setempat dan warga negara Bangladesh mempamerkan produk mereka. Makanan tradisi Bangladesh juga turut dihidangkan. Pemilihan dan pengundian ketua sesuatu kampung dapat melatih diri masyarakat dan penduduk kampung untuk ambil peduli dengan pemimpin kampung tersebut. Yang Berhormat Awang Naim bin Haji Khamis, Ahli Majlis Mesyuarat Negara melahirkan harapan tersebut semasa Majlis Pengundian dan Pemilihan Calon Ketua Kampung Subok pagi tadi. Calon tunggal Awang Lawi bin Haji Lamat berusia 43 tahun dan berkhidmat sebagai juruteknik entomologi Jabatan Perkhidmatan Kesihatan Kementerian Kesihatan. Juga hadir Awang Misli bin Haji Abdul Karim, Pegawai Daerah Brunei dan Muara. Majlis Pengundian dan Pemilihan Calon Ketua Kampung Subok diadakan di Sekolah Rendah Orang Kaya Besar Imas, Kampung Subok. Projek pemasangan bumbung suria 8 kW di bangunan komersial Bumi Putra antara dua projek bumbung suria fotovoltaik yang beroperasi di daerah Temburong bagi pembangunan daerah berkenaan. Projek tersebut siap dilaksanakan pada Mei 2021 dengan pemasangan 255 panel suria di kawasan seluas 510 meter. Menurut Awang Abdul Aziz bin Abdullah, pemangku pengarah perkhidmatan elektrik, sistem suria menjadi salah satu sumber tenaga alternatif bagi negara Brunei Darussalam bertujuan mengurangkan kebergantungan negara ini menggunakan sumber gas asli untuk menjana tenaga elektrik. Solar ni adalah salah satu daripada sumber energi yang diperbarui yang mudah kita ni dapatkanlah. Pasalnya cahaya matahari atau di Brunei ni a lot kan, macamnya orang banyaklah dapat tani gunakan untuk menjana tenaga. Secara keseluruhannya, sistem tersebut dianggarkan menghasilkan kira-kira lebih 112 kW sejam dan dapat menjimatkan perbelanjaan elektrik sehingga RM11,000 setahun. Sistem suria fotovoltaik ini juga dilaporkan mengurangkan pelepasan karbon dioksida sekitar 66 tan setiap tahun. Sejajar dengan ini, Kementerian Tenaga telah merancang bagi memperluaskan lagi penggunaan tenaga yang boleh diperbaharui dan mengenal pasti sejumlah projek suria fotovoltaik yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Itulah salah satu daripada matlamat Jabatan Kementerian Tenaga adalah untuk memperbagaikan lagi penggunaan tenaga, memperluaskan lagi penggunaan tenaga yang boleh diperbaharui inilah. Jadi sasaran kita ni dalam sekitar 30% kali, kalau 30% tu sumbangan daripada solar ni menjangkau pada tahun 2035 macam tu. Jadi memang inisiatif ini akan diteruskan lagi ke tempat-tempat lain, macam di daerah-daerah lain pun. 44 belia dan belia wanis mengikuti bengkel khad selama sehari yang diunggahkan oleh Jawatan Kuasa Takmir Masjid dan Belia Syababur Roja Jami Asri Hasnul Bolkiah, Kampung Kiarong. Majlis penyampaian sijilnya berlangsung petang tadi di masjid berkenaan. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Awang Haji Amir Hisham bin Haji Masri, pemangku pengarah hal ehwal masjid, Kementerian Hal Ehwal Agama. Bengkel dibimbing oleh Muhammad Syafi'i bin Syahrum, Pegawai Masjid Jami Asri, Hasanul Bolkiah dan Dayang Artini binti Haji Hasim, Pegawai Kesejahteraan Institut Hafiz Al-Quran, Sultan Haji Hasanul Bolkiah. Bengkel bertujuan bagi memperkenalkan asas sedikat yang mudah dipelajari selain memberi peluang kepada peserta mempelbagaikan kemahiran diri.
Para peminat ayam serama terutama para belia berpeluang berkumpul dan berkongsi pengalaman dalam penjagaan ayam melalui pertandingan kesenian dan kecantikan ayam serama. Pertandingan anjuran kumpulan ayam serama Brunei bersama Majlis Perundingan Kampung Jerudong A berlangsung di Dewan Kemasyarakatan Sengkurong. Hadir menyaksikan pertandingan yang dimuliakan Pilihan Orang Kaya Lela Pahlawan Major Jeneral Besara Datuk Paduka Seri Haji Muhammad Jaafar bin Haji Abdul Aziz selaku penasihat Majlis Perundingan Kampung Jerudong A. Sebanyak 9 kategori dipertandingkan. Penilaian berdasarkan kecantikan dan kesenian antaranya seperti dada, sayap, kaki, warna bulu, ekor serta kebersihan. Pertandingan juga sebagai platform untuk para peminat ayam serama bersaing secara sihat dan melihat hasil tangan dalam membuat persiapan dan latihan dari segi kesenian dan kecantikan ayam serama masing-masing. Etika bekerja semasa melayani pesakit dan keluarga pesakit, tajuk Forum Edisi Nursing Potpuri, Anjuran Persatuan Jururawat Penjuru Negara Brunei Darussalam kali ini. Forum bermatlamat meningkatkan kefahaman jururawat dan bidan mengenai pentingnya beretika semasa memberikan perawatan. Kod etika profesional adalah salah satu alat kawalan sosial yang digunakan sebagai panduan dalam mendisiplinkan diri ke arah lebih teratur, terarah dan lebih baik, bahkan akan menghasilkan mutu kerja yang memuaskan dan berkualiti tinggi. Datin Paduka Haja Suraya Nur Aidah binti Abdullah yang dipertua penjuru dalam ucapannya menekankan sebagai seorang jururawat dan bidan mereka harus sentiasa patuh kepada prinsip-prinsip yang digariskan oleh Lembaga Kejururawatan bagi Brunei seperti yang terdapat di semua organisasi kejururawatan dan perbidanan di seluruh dunia. Semasa forum, Dr. Haji Nur Alizam bin Haji Ali Akbar, Dekan Fakulti Syariah, Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan dan Awang Haji Julaini bin Haji Latif, Ketua Pegawai Eksekutif Perkhidmatan Kejururawatan, menasihatkan setiap jururawat dan bidan harus mempunyai nilai-nilai murni lagi terpuji seperti berdisiplin, sabar, ramah mesra, bersopan santun, berakhlak mulia dan pandai menyesuaikan diri dengan apa jua keadaan maupun cabaran semasa menjalankan tugas demi bersama-sama menjaga imej profesion kejururawatan dan nama baik jabatan masing-masing. Seorang yang ketiga is about moral. When you talk about moral, yang adalah isu memang pembangunan karakter. Beberapa komoditi yang cuba dibawa masuk ke negara ini dengan tidak mengisytiharkannya secara sah menggunakan kenderaan komersial melalui 2 buah pos kawalan berjaya dikesan oleh Jabatan Kastam dan Eksais Diraja JKED, Kementerian Keuangan dan Ekonomi menerusi pemeriksaan rutin pada hari Sabtu 10 Julai 2021. Semasa pemeriksaan rutin harian dijalankan di bahagian kargo lapangan terbang antarabangsa Brunei, kes tangkapan pertama ialah pengesanan pelbagai jenis barangan komersial seperti pakaian, piala, pingat serta barangan bercukai iaitu aksesori motosikal dan alat muzik yang gagal diisytiharkan dan dinyatakan di dalam borang deklarasi import custom. Manakala kes tangkapan kedua di pos kawalan Labu Temburong menemui 592 kg pelbagai jenis lada yang tidak diisytiharkan dan dinyatakan di dalam borang deklarasi import custom. Syarikat-syarikat ejen custom terbabit akan disiasat mengikut Perintah Custom 2006 dan Perintah Excise 2006. Jika sabit kesalahan boleh dikenakan denda kompaun tidak melebihi RM5,000 atau didakwa di mahkamah. Selain itu, kebenaran lantikan kepada syarikat ejen custom berkenaan akan digantung sehingga kes selesai diambil tindakan oleh JKED. Sementara itu, 4 lelaki warga negara Bangladesh dan India berumur dalam lingkungan 30 hingga 51 tahun ditahan semasa serbuan dan pemeriksaan yang dibuat oleh JKED di sebuah rumah pekerja di Kampung Puni, Temburong. Gerakan operasi merampas barang tegahan custom iaitu 2 karton, 10 paket dan 19 batang rokok di dalam beberapa buah bilik di rumah pekerja berkenaan. Kesemua tahanan dibawa ke Pejabat Penguatkuasaan Undang-Undang Cawangan Daerah Temburong untuk siasatan lanjut. 17 pasukan warga Jabatan Perkhidmatan Awam JPM menyertai kejohanan bowling 10 pin antara pegawai dan kaki tangan Jabatan Perkhidmatan Awam. Kejohanan yang diadakan di Golden Bowling Airport Mall adalah sempena sambutan Jubli Emas Jabatan Perkhidmatan Awam. Pasukan Wira Panglima menjuarai kejohanan. Naib juara ialah pasukan Don't Strikers Out dan Phantom Bowlers
di tempat ketiga. Hadir Dr. Nur Farizal bin Osman, pemangku Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam. Kejohanan diadakan bagi memeriahkan lagi sambutan Jubli Emas JPA serta mengeratkan lagi hubungan silaturahim antara pegawai dan kakitangan JPA. Pasukan Pelangi muncul juara kejohanan sepak takraw Liga Kebangsaan antara regu. Kejohanan Anjuran Persatuan Sepak Takraw Brunei Darussalam Pesta Baru dengan kerjasama Jabatan Belia dan Sukan melabuhkan tirainya petang tadi di Dewan Kompleks Sukan Sungai Kebun. Pada perlawanan tersebut, pasukan Pelangi menewaskan BTTJ Warrior 17-2, 21-12 dan 21-18. Hadiah disampaikan oleh Pengiran Haji Ali Hassan bin Pengiran Datuk Seri Laila Jasa Haji Abbas yang dipertua Pesta Baru. Tempat ketiga diraih oleh pasukan Brunei Legend B dan Permata Hijau COTA.